Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ordinan darurat dibatalkan 21 Julai, rakyat tertipu. Hari ini Isnin 26 Julai 2021, rakyat dikejutkan dengan pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa 6 ordinan darurat telah dimansuhkan pada 21 Julai 2021. Kerajaan Perikatan Nasional merahsiakan keputusan tersebut sehingga ia tidak digazetkan di dalam warta kerajaan. Perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan jelas mewajibkan undang-undang darurat ordinan yang di-Pertuan Agong dibentangkan dan diluluskan di kedua-dua dewan. Dalam perkara 150/2B, kuasa untuk menggubal ordinan diberikan kepada yang di-Pertuan Agong. Ia hanya terhenti digunakan jika Parlimen meluluskan ketetapan untuk tidak memakai lagi ordinan yang di-Pertuan Agong itu. Namun hanya pada 26 Julai, Parlimen dan seluruh rakyat Malaysia diberitahu mengenai keputusan kerajaan tebuk atap ini. Selama darurat, kuasa pentadbiran kerajaan persekutuan akan meliputi kerajaan negeri, termasuk untuk membuat undang-undang bagi kerajaan negeri atau mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan negeri. Tetapi 6 ordinan yang berkaitan darurat telah dibatalkan sejak 21 Julai. Jadi apa implikasi politiknya? Jom Channel merentas pandangan pengamal undang-undang yang juga terbabit dalam politik Malaysia. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidan berkata, saya telah bangkit isu perlunya kepatuhan artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan wajib bentang, bahas dan undi untuk PAS Resolution, batalkan ordinan darurat. Tup-tup YB Menteri Undang-Undang kata ordinan darurat dibatalkan berkuat kuasa ke belakang, iaitu 21 Julai 2021. Jika dah dibatalkan sejak 21 Julai 2021, awat baru ni hamak dibatalkan. Beliau juga mempersoalkan kenapa ketika menolak usul Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Kohan Speaker, Datuk Azhar Harun tidak memberitahu bahawa usul untuk membahas ordinan darurat itu adalah sia-sia kerana semuanya telah dibatalkan. Menurut beliau, hanya Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa untuk membatalkan ordinan darurat berdasarkan peruntukan artikel 150/3 Perlembagaan Persekutuan. Berikutan undang-undang itu digubal bawah artikel 150/2B. Adakah pengumuman ordinan ditamatkan secara tiba-tiba hari ini boleh menyelamatkan governmen tebuk atap dari tuduhan bahawa penarikan balik itu untuk mengelak perbahasan dan undian ke atas ordinan berkenaan, bidasnya. Setiausaha Politik Lim Kit Siang Syarizan Johan juga mempersoalkan kenapa kerajaan yang hanya memaklumkan tentang pembatalan tersebut pada 26 Julai dan tidak dimaklumkan kepada rakyat sebelumnya. Beliau merujuk kepada ordinan darurat pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit pindaan 2021 yang memberi kuasa kepada penguatkuasa untuk mengeluarkan kompaun kepada individu sehingga RM10,000 dan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu nombor 2 2021 yang menjadikan ia satu jenayah untuk menyebar berita tidak benar mengikut tafsiran kerajaan dan memberi kuasa kepada penguasa untuk memadam sesuatu siaran penerbitan di atas talian. Dari 21 Julai sehingga pagi 26 Julai, tiada siapa melainkan Menteri Kabinet termasuklah penguasa yang mempunyai pengetahuan bahawa ordinan darurat telah dibatalkan. Dalam tempoh tersebut juga berapa ramai yang sudah kena kompaun, kena tahan, harta disita dan penerbitan dipadamkan berdasarkan satu undang-undang yang menurut kerajaan sudah dibatalkan. Adakah kerajaan akan bayar pampasan kepada mereka yang telah dikenakan tindakan bawah ordinan darurat yang sudah batal? Soalnya, beliau berkata undang-undang ini memberi impak dan kesan ke atas 32 juta rakyat Malaysia. Ini zalim namanya. Tidak memaklumkan kepada rakyat secara rasmi dan hak rakyat dicabuli tanpa undang-undang sebagai punca kuasa. Rakyat berhak untuk tahu sekiranya mendapat perubahan dalam undang-undang melalui warta atau sekurang-kurangnya pengumuman
pengumuman, tegasnya. Mengulas mengenainya, Ahli Dewan Undangan Negeri Perkhidmatan Pasir Muhammad Faiz Fazil berkata, kesan kritikal daripada pembatalan ini adalah segala tindakan yang dilakukan Kerajaan Perikatan Nasional ketika darurat menjadi batal sejak 21 Julai lalu. Ini termasuklah sesiapa yang di kompaun melanggar SOP melebihi amaun RM1,000 juga terbatal. Kompaun yang melebihi jumlah RM1,000 sehingga RM10,000 dibuat berdasarkan pindaan Akta 342 ketika darurat, dan dengan pembatalan ini maka kompaun seumpamanya adalah terbatal, ujarnya. Maknanya cukup jelas, kerajaan takut untuk membentangkan ordinan darurat, kuasa-kuasa perlu 2021 dan undang-undang lain yang dipinda atau diluruskan ketika darurat sebelum ini dilaksanakan. Menurut Faiz, tindakan Kerajaan Perikatan Nasional ini adalah kerana mereka bimbang ordinan darurat ini akan ditolak, yang secara tidak langsung menunjukkan Tan Sri Mahyadin Yassin tiada sokongan atau keyakinan majoriti ahli parlimen sebagai seorang Perdana Menteri. Katanya sudah jelas lagi tersuluh legitimasi dan keabsahan Mahyadin sebagai Perdana Menteri kini kabur. Beliau seharusnya menjadi anak jantan untuk meletak jawatan. Jangan dijadikan alasan tiada calon lain yang mempunyai sokongan majoriti untuk mengelak meletak jawatan kerana ia perkara kedua. Sedangkan perkara pokok atau fundamental di dalam perlembagaan adalah Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan apabila hilang keyakinan majoriti ahli-ahli parlimen, tegas Faiz. Seluruh dunia tahu Perdana Menteri Tebuk Atap ini berdolak dalik dan sanggup menderhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong agar membuka parlimen. Persoalan yang ingin kami nyatakan kepada anda semua, itukah kriteria anak jantan Melayu?